Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudara penonton yang saya hormati sekalian. Sejarah berulang lagi. Istana Negara, tempat bersemayamnya Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, pagi ini hari Khamis 22 September 1994 bersamaan 16 Rabiul Awal 1415 akan menjadi tumpuan kita semua, di mana istiadat pertabalan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman akan berlangsung dengan penuh istiadat Raja-Raja Melayu. Sementara itu, pasukan kawalan kehormatan dari 1 Regimen Askar Melayu Diraja yang diketuai oleh Major Azmi Borhan sudah pun bersiap sedia di medan kawat betul-betul berhadapan dengan anjung tengah di Istana Negara yang terletak di kawasan seluas 11.34 hektar di Jalan Syed Putra, Kuala Lumpur, mengandungi 2 buah dewan utama iaitu Dewan Balairung Sri dan Dewan Menghadap. Di Dewan Balairung Sri inilah nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan dilangsungkan istiadat pertabalan, dan jika tidak ada aral melintang, insya-Allah akan kami siarkan setiap detik bersejarah istiadat gilang gemilang itu untuk tontonan anda semua. Istana Negara adalah satu tempat yang menjadi tumpuan para pelancong luar negeri. Bagi mereka yang berkunjung ke Ibu Negara melawat Istana Negara, walaupun hanya di pintu besarnya saja, akan menjadi kenangan abadi mereka. Dan saya dipahamkan setiap hari Sabtu yang pertama setiap bulan akan diadakan istiadat pertukaran pengawal istana yang penuh dengan istiadat Askar Melayu Diraja. Sementara itu, para jemputan khas sudah pun berada di hadapan anjung tengah di mana terletak pentas khas Diraja. Dan upacara yang pertama dalam istiadat pertabalan ini adalah istiadat memeriksa barisan kawalan kehormatan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang dijangka akan dijalankan ataupun dilangsungkan sebentar lagi. Keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Hormat Diraja disembahkan oleh pasukan kawalan kehormatan dari 1 Regimen Askar Melayu Diraja seramai 107 orang pegawai dan pangkat-pangkat lain, diketuai oleh Major Azmi Borhan.
kawalan kehormatan dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja siap untuk diperiksa tuanku. Mohon izin tuanku. Meja Azmi Borhan, mohon perkenan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berangkat turun untuk memeriksa pasukan kawalan kehormatan didahului oleh juru iring Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pasukan Pancaragam Pusat Askar Melayu Diraja yang diketuai oleh Meja Wahab Kecut memainkan lagu Menjunjung Duli semasa pemeriksaan kawalan kehormatan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Begitulah selesainya pemeriksaan kawalan kehormatan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang diadakan di Medan Kawat Perkarangan Istana Negara di berhadapan dengan Anjung Tengah Istana. Mohon izin menjalankan tugas tuanku. Ketua Kawalan Kehormatan Meja Azmi Borhan, sekali lagi mohon perkenan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk meneruskan upacara seterusnya.
Selesai sudah istiadat memeriksa barisan kawalan kehormatan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan sekarang Baginda serta Raja Permaisuri Agong berangkat meninggalkan pentas diraja diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Bahagia Datin Seri Dr. Siti Asmah. Saudara, jawatan Yang di-Pertuan Agong bukanlah jawatan turun-menurun. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa jawatan itu berasaskan sistem bergiliran di antara 9 orang Raja-Raja Melayu untuk tempoh setiap 5 tahun. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama adalah berasaskan kepada susunan keutamaan di antara 9 orang Raja pada masa negara mencapai kemerdekaan, iaitu menurut tempoh masa Raja-Raja telah bertakhta di negeri masing-masing. Ini adalah termaktub dalam jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Datuk Paduka Maharaja Lela membacakan pemasyhuran pertabalan yang berlapik dengan kain sutera kuning. Inilah dimasyhurkan kepada sekalian warga negara serta isi negeri Persekutuan Tanah Melayu bahawa Tuanku Abdul Rahman pada hari ini ditabalkan menjadi Raja dan Pemerintah dengan bergelar Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kemudian dengan perlahan-lahan Datuk Paduka Maharaja Lela naik ke atas singgahsana menyampaikan keris panjang kerajaan di atas sebuah dulang perak. Keris kerajaan yang diperbuat dari mata keris yang dikumpulkan dari 11 buah negeri di Persekutuan sebagai lambang perpaduan. Sambil menghunus keris dan mengucupnya, Baginda adalah menerima kuasa dan pemerintahan negerinya. Seperti almarhum Tuanku Abdul Rahman dulu, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj telah berikrar untuk berbakti kepada rakyat Persekutuan. Dalam masa yang singkat semenjak menjadi ketua negara yang kedua, Sri Paduka Baginda telah dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat kerana kebijaksanaan Baginda menyempurnakan tugas yang besar lagi berat sebagai ketua negara. Menaiki sebuah keinderaan khas, Sri Paduka Baginda berangkat memeriksa perbarisan yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Noor bin Haji Tamim. 6 pasukan pengawal ini, tiap-tiap satunya mengandungi 3 orang pegawai dan 70 serdadu, terdiri dari askar Melayu Diraja dan askar peninjau Persekutuan yang pertama. Satu perbarisan yang cemerlang oleh tentera negara yang mewakili segenap lapisan rakyat. Malaya's monarchy is unique. The office of Supreme Head of State is not hereditary as in other countries. Instead, the Yang di-Pertuan Agong is elected by the Conference of Rulers and holds office for a period of 5 years. His Majesty and his gracious consort, the Raja Permaisuri Agong, are loved and respected throughout Malaya for the wisdom and beneficence of their reign as Raja and Raja Perempuan of Perlis, Malaya's northernmost state. With His Majesty as Supreme Head of State, Malaya can look forward with confidence to achieving great things in the years ahead. Sekarang tibalah ke puncak istiadat, persembahan keris kerajaan ke bawah Duli yang bakal menatangnya dengan penuh tawaduk ke paras dahi sebagai tanda penerimaan Sri Paduka Baginda akan kuasa dan kebesaran yang diberi sebagai Yang di-Pertuan Agong. Keris kerajaan diambil oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda lalu dihunus dan dikucupnya. Rakyat Malaysia sungguh bertuah mendapat seorang ketua negara
yang benar-benar mengambil berat dan berminat dalam soal kebajikan dan pendidikan. Pada hari, waktu dan saat yang gilang gemilang ini, maka Sri Paduka Baginda itu ditabalkan. Sri Paduka Baginda menghunus keris dari sarungnya dan mengucup mata keris itu. Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat ke rumah panjang di pedalaman bahagian kedua Sarawak bagi membolehkan Baginda berdua menemui sebilangan kaum dan rakyat yang selama itu tertunggu-tunggu untuk menatap wajah ke bawah duli tuanku dengan secara lebih dekat lagi. Tanggal 26 April 1994, Bandar Seremban telah menjadi saksi keberangkatan Tuanku Jaafar dan rombongan Diraja dengan kereta api ke Kuala Lumpur untuk bersemayam di Istana Negara. Hari yang bersejarah dan suasana yang indah. Ribuan rakyat jelata melambai mesra sewaktu kereta api bergerak membawa rombongan Diraja. Perpisahan bukanlah selamanya. Keberangkatan Baginda Tuanku Jaafar ke Kuala Lumpur adalah untuk menyempurnakan tugas sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Di dalam kos Diraja, Baginda berdua melayani mesra kaum kerabat yang turut mengiringi. Sesekali pandangan dilempar keluar jendela, melayan kenangan yang mengusik jiwa. Senyum dan tawa anak-anda serta cucunda menghilangkan jemu dan rindu dalam sebuah perjalanan. Betapa permai tanah air tercinta, nyiur dan melambai pada angin yang sepoi bahasa. Pohonan menjala mencipta kehijauan rimba. Segalanya menyentuh perasaan dan rindu pun berlabuh di halaman fikiran. Dalam suasana sambutan yang gilang gemilang, terbayang keceriaan wajah Baginda berdua. Bangunan Parlimen adalah saksi pada penghormatan yang diberikan. Simboliknya upacara di sini ialah kerana Parlimen merupakan lambang sistem pemerintahan demokrasi di negara ini dan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah sebahagian daripada Parlimen serta menduduki hierarki tertinggi mengikut sistem raja berperlembagaan. Istiadat mengangkat sumpah sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah dilangsungkan di Istana Negara dalam satu majlis yang penuh penghormatan. Kami, Tuanku Jaafar, Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman, Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan wallahi wabillahi watallahi, maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh, dengan sebenarnya mengaku
akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan negeri yang telah disah dan dimasyhurkan dan yang akan disah dan dimasyhurkan di masa hadapan ini. Berada di luar Dewan Balai Rung Sri, di mana istiadat pertabalan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman akan dilangsungkan sebentar lagi. Sementara itu di Balai Rung Sri ini telah kelihatan para jemputan khas sudah pun mengambil tempat masing-masing untuk sama-sama menyaksikan istiadat pertabalan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada pagi yang bersejarah ini. Balai Rung Sri, di mana terletak sebuah singgahsana, adalah dikhaskan untuk istiadat-istiadat rasmi sahaja, seperti mengangkat sumpah diraja, istiadat mengangkat sumpah jawatan oleh menteri-menteri, dan juga istiadat penganugerahan darjah kebesaran, bintang-bintang dan pingat persekutuan, selain daripada istiadat pertabalan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Singgasana di Balai Rung Sri Istana Negara telah dibina dengan penuh pengertian dan makna untuk memperlihatkan sebuah struktur yang mempunyai nilai kesenian yang tinggi mutunya, bersesuaian dengan untuk kegunaan rasmi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam melaksanakan tugas negara. Motif ukiran, kalau dapat saudara saksikan dengan lebih dekat nanti, menggabungkan ciri-ciri awan larat semenanjung Malaysia beserta Sabah dan Sarawak supaya dapat melahirkan satu identiti kebangsaan yang unggul. Ayat Al-Quran yang digunakan bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintah, Engkaulah yang memberikan kuasa pemerintah kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintah dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Dari surah Al-Imran ayat 26. Ayat ini disusun supaya perkataan yang bermakna kuasa pemerintah ditempatkan di tengah-tengah dan menjadi pusat kepada keseluruhan ayat ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, sama yang amat berbahagia Datin Seri Dr. Siti Asma, diiringi oleh pegawai-pegawai pengiring, tiba di Balai Rung Sri ini. Yang amat berhormat nanti akan membacakan surat perisytiharan dan juga menyampaikan ucapan tahniah. Para jemputan diminta berdiri terus-menerus sebagai tanda hormat keberangkatan masuk duri-duri yang Maha Mulia Raja-Raja dan tuan-tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri sebentar lagi. Inilah sebahagian daripada kaum kerabat di Raja Negeri Sembilan dan juga yang mulia Datuk-Datuk Undang Negeri Sembilan, Yang Arif Ketua Hakim Negara, Tun Umar Yoglin juga turut bersama
Keberangkatan masuk duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja dan tuan-tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri ke Balai Rom Sri. Keberangkatan Yang Berhormat Mulia Tengku Abdul Aziz bin Tengku Muhammad Hamzah dan Yang Berhormat Mulia Tengku Marjan. Keberangkatan Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor dan Yang Amat Mulia Raja Zari Sofia. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang dan Yang Amat Berbahagia Tuh Puan Datuk Hajah Siti Zainab. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Tuh Puan Datin Hajah Bandung. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Datuk Patinggi Hajah Rosmiati. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka dan Yang Amat Berbahagia Tuh Puan Datin Sri Utama Marfuza. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Perak. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang dan ke bawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Puan Pahang. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Puan Muda Tunku Datuk Seri Nurul Hayati.
Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Besar Terengganu. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Kedah. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Perlis. Keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong masuk ke Balairung Sri.
Datuk Paduka Maharaja Lela mengadap dan memohon perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk istiadat pertabalan dizahirkan. Ampun tuanku, beribu ampun. Sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan tuanku bagi patik untuk memulakan istiadat pertabalan. Ampun tuanku. Titah dicunjung. Menjunjung titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka inilah diisytiharkan bahawa istiadat pertabalan Seri Paduka Baginda Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-10 dizahirkan sekarang. Datuk Paduka Maharaja Lela mengadap dan memohon perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibawa masuk Al-Quranul Karim dan alat-alat kebesaran istiadat pertabalan ke Balai Rong Seri. Ampun tuanku, beribu ampun. Sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan tuanku bagi patik untuk membawa masuk Al-Quranul Karim dan alat-alat kebesaran pertabalan ke Balai Rong Seri. Ampun tuan. Kemasukan ke Balai Rong Seri, alat-alat kebesaran istiadat pertabalan diketuai oleh Datuk Paduka Maharaja Lela.
Datuk Paduka Maharaja Lela mengadap dan memohon perkenan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menyerahkan Al-Quranul Karim. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan tuanku bagi patik untuk menyerahkan Al-Quranul Karim. Ampun tuanku. Datuk Paduka Maharaja Lela mengadap dan memohon perkenan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membawa mengadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri, untuk membacakan surat peristiharan. Ampun tuanku, barang diizin tuanku, patik pohon limpah perkenan tuanku bagi patik untuk membawa mengadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membaca surat peristiharan. Ampun tuanku. Surat peristiharan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa inilah dimasyhurkan kepada sekalian orang serta penduduk negara Malaysia, iaitu Paduka Raja-Raja telah memilih Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman menjadi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan pada hari, waktu dan saat yang gilang gemilang ini, maka Sri Paduka Baginda ditabalkan naik takhta kerajaan menjadi turus negara bagi Malaysia dengan bergelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Datuk Paduka Maharaja Lela mengadap dan memohon perkenan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menyembahkan keris kerajaan. Datuk Paduka Maharaja Lela membawa keris panjang diraja atau keris kerajaan sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan. Dev-dev dipersilakan berdiri. Datuk Paduka Maharaja Lela mengadap dan memohon perkenan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menyembahkan warkah ikrar. Dev-dev dipersilakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Beta Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya beta telah dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong. Dengan ini beta akan menjalankan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia mengikut undang-undang dan perlembagaan negara serta memelihara dengan sempurna tiap masa agama Islam dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman dalam negara.
Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Datuk Paduka Maharaja Lela mengadap dan memohon perkenan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membawa mengadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyembah ucapan tahniah dan ikrar taat setia kerajaan dan rakyat Malaysia. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan tuanku bagi patik untuk membawa mengadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan tahniah dan ikrar taat setia kerajaan dan rakyat Malaysia. Ampun tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala hormat dan penuh takzimnya, pihak kerajaan, pegawai dan kaki tangan perkhidmatan awam serta seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada tuanku sempena pertabalan tuanku sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-10 pada hari ini. Setinggi-tinggi tahniah juga diucapkan kepada Tuanku Najihah binti Tunku Besar Burhanuddin sebagai Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Semoga tuanku berdua dilanjutkan usia serta dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuanku, negara pada keseluruhannya terus aman, maju dan makmur. Perpaduan dan persefahaman di kalangan rakyat berbilang kaum juga terus meningkat. Rakyat kini lebih sedar akan pentingnya keharmonian dan perpaduan kaum. Konflik kaum dan agama yang berlaku di beberapa negara di dunia telah menginsafkan rakyat negara ini tentang betapa pentingnya mereka terus hidup bersatu padu dan bekerjasama antara satu sama lain. Rakyat berbilang kaum dan agama bukan saja sentiasa bersikap toleran
tetapi juga mereka menghormati di antara satu sama lain. Kejayaan dalam usaha kita untuk berada dalam keadaan aman, bersatu padu dan saling bekerjasama adalah sesuatu yang boleh dibanggakan. Walaupun kita daripada kaum-kaum yang berlainan keturunan, agama, kebudayaan dan adat resam. Perpaduan dan persefahaman yang erat di kalangan rakyat telah berjaya mewujudkan kestabilan dan keamanan di negara ini. Dengan wujudnya kestabilan dan keamanan, kerajaan telah dapat menumpukan usaha sepenuhnya terhadap pembangunan negara. Usaha-usaha kerajaan untuk terus memantapkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang menggalakkan. Berdasarkan pencapaian pada setengah tahun pertama tahun ini dan prospeknya bagi bulan-bulan akan datang, ekonomi negara dijangka mencatatkan satu lagi tahun yang memberangsangkan. Pertumbuhan ekonomi negara dianggarkan mencapai 8.5% tahun ini. Pertumbuhan ekonomi negara yang terus menggalakkan menghasilkan suasana dan peluang pelaburan yang baik bukan saja untuk pelabur tempatan, malah pelabur asing. Oleh itu, pelaburan swasta terus berkembang pesat. Ini disertai dengan pelaburan kerajaan dalam memperbaiki kemudahan infrastruktur yang akan meningkatkan keupayaan ekonomi dan seterusnya potensi pertumbuhan. Kesemua ini akan membantu menambah pendapatan rakyat yang sanggup berusaha. Kerajaan Tuanku akan terus mendukung Islam sebagai agama rasmi dan memberi kebebasan beragama bagi penganut agama-agama lain. Dalam soal ini, kerajaan akan menentukan tafsiran agama Islam tidak diseleweng oleh mana-mana pihak. Kerajaan akan berpandukan kepada keadilan yang dituntut oleh Islam supaya agama suci kita tidak tercemar. Dalam arena antarabangsa, negara kita akan terus memainkan peranan yang aktif, terutama sekali dalam mempertingkatkan hubungan dua hala dan aktiviti-aktiviti kerjasama dalam pelbagai lapangan. Negara kita juga akan berusaha untuk mempertingkatkan hubungan selatan-selatan. Dalam hal ini, negara akan terus bekerjasama dengan negara-negara membangun yang lain melalui program kerjasama teknikalnya. Malaysia akan terus menjalinkan perdagangan dengan negara-negara tradisi, walaupun usaha-usaha akan dibuat untuk mencari pasaran-pasaran baru seperti di Latin Amerika, di benua Afrika dan di Asia Tengah. Malaysia adalah komited kepada sistem perdagangan bebas dan akan berusaha untuk memperbaiki kedudukannya sebagai negara perdagangan yang ke-19 terbesar di dunia. Tuanku, sempena hari yang bersejarah dan mulia ini, kerajaan serta pegawai-pegawai dan kaki tangan perkhidmatan awam, sektor swasta dan rakyat sekalian ingin mengambil peluang ini untuk menyampaikan ikrar taat setia kepada Tuanku dan Raja Permaisuri Agong dan berdoa semoga Tuanku dapat memberi khidmat dengan penuh gigih, adil, bijaksana dan berwibawa demi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan negara dan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang amat pengasih dan penyayang melanjutkan usia Tuanku berdua dan semoga Tuanku berada di dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Datuk Paduka Maharaja Lela mengadap dan memohon perkenan
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membawa warkah titah diraja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kerana dengan limpah izin dan kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat beta bersama-sama pada hari pertrabalan beta ini. Beta menunjung kasih pada Paduka Seri Kekanda, Paduka Seri Adinda dan Paduka Seri Ananda Raja-Raja yang telah memberi kepercayaan kepada beta untuk memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-10. InsyaAllah dengan adanya doa, restu dan kerjasama daripada semua pihak, beta akan dapat menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada beta dengan bijak dan sempurna. Beta juga mengucapkan terima kasih kepada memanda beta Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, di atas ucapan tahniah dan ikrar taat setia kepada beta bagi pihak kerajaan dan rakyat sekalian. Beta dan Adinda Raja Permaisuri Agong sungguh gembira di atas segala ingatan dan kasih sayang dikurniakan kepada beta berdua. Beta bersyukur dan gembira kerana negara mengalami pembangunan yang amat pesat dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Pembangunan pesat ini adalah hasil daripada usaha gigih rakyat dan dasar-dasar kerajaan yang bijak dan tepat. Kemampuan negara mencatat kadar pertumbuhan lebih 8% 6 tahun berturut-turut sehingga tahun lalu, menunjukkan bahawa negara membangun seperti Malaysia mampu menguruskan ekonominya dengan baik jika semua pihak, iaitu rakyat, pekerja, swasta dan kerajaan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Beta berharap rakyat akan terus meningkatkan usaha dan bekerja dengan lebih kuat lagi bagi menjamin negara akan terus maju dan makmur.
bagi menjamin negara akan terus aman, maju dan makmur, rakyat berbilang kaum naklah terus memelihara perpaduan dan keharmonian kaum. Rakyat harus mengambil pengajaran dan iktibar daripada konflik kaum dan agama yang sedang berlaku di beberapa negara lain sekarang. Pembunuhan beramai-ramai yang kejam dan penderitaan akibat penyakit dan kebuluran yang berlaku sudah cukup untuk menginsafkan kita bahawa betapa bernasib baiknya kita dan betapa perlunya kita banyak bersyukur. Justru itu, kita berharap rakyat akan sentiasa hidup bersatu padu, saling hormat menghormati dan bekerja sama rapat. Negara tidak akan berupaya mencapai pembangunan yang pesat jika rakyat bersengketa di antara satu sama lain. Beta juga gembira melihat sistem kerajaan yang berlandasan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan seperti mana yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan berjalan dengan baik. Sistem kerajaan yang ada sekarang bukan saja efisien dan berkesan, bahkan telah membolehkan negara mencapai kejayaan dalam berbagai bidang termasuk ekonomi dan politik. Bagi menjamin negara akan terus stabil dan maju, adalah penting kita semua sentiasa menghormati dan memelihara sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang sekarang ini. Dalam usaha kita mengejar kemajuan dan kemakmuran, sukalah beta mengingatkan rakyat supaya tidak lupa akan nilai-nilai yang murni. Walaupun negara kita sedang menuju ke arah negara maju, nilai-nilai murni seperti bersopan santun, berdisiplin, menghormati orang tua dan berakhlak mulia perlu dimiliki oleh rakyat. Kita tidak harus menerima nilai-nilai yang bertentangan dengan agama dan budaya kita. Beta tidak ingin melihat kita mengulangi kesilapan negara-negara maju di mana keruntuhan masyarakat berlaku dengan agama budaya kita. Beta tidak ingin melihat kita mengulangi kesilapan negara-negara maju di mana keruntuhan masyarakat berlaku kerana mereka tidak lagi mementingkan nilai-nilai murni yang disebutkan tadi. Di samping itu, usaha-usaha ke arah
wujudkan masyarakat penyayang yang kita hasratkan itu hendaklah diteruskan dan diperkukuhkan lagi. Akhirnya, Beta sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Manda Beta Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad di atas ucapan tahniah dan ikrar taat setia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fazil Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz menghadap bersama-sama Datuk Penghulu Istiadat untuk membacakan doa selamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم يا حنان يا منان segala puji dan puja hanya untuk Allah yang maha mulia lagi maha berkuasa yang memiliki segala kekuasaan mengatasi segala kekuasaan. Kami menadah tangan memohon supaya permintaan kami diperkenankan. Semoga kami semua sentiasa dalam aman, bahagia dan mendapat keredaan Tuhan. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharakanlah kami dari segala ancaman dan kejahatan insan. Hindarkanlah kami dari segala keburukan dan mara bahaya, agar kami dapat meneruskan hidup dalam aman, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Ya Allah, pimpinlah kami ke jalan kebenaran. Bersihkanlah akidah dan kepercayaan kami daripada segala pencemaran dan penyelewengan. Iratkanlah perpaduan di antara kami untuk menjalani hidup penuh mesra, bersepahaman dan bekerja serama tanpa mengira rumpun bangsa dan keturunannya. Allahumma ya Aziz ya Qahar, sempena istiadat pertabalan hamba-Mu sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, kami memohon ya Allah, jadikanlah hasrat dan cita-cita Baginda untuk menarajui negara dan kepimpinannya ke arah kejayaan dan kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun di hari kemudian. Kurniakanlah ya Allah taufik dan hidayah ke atas Baginda supaya dapat melaksanakan tugas dan kewajipan dengan sempurna dan jaya. Tanpa bantuan dan inayah-Mu ya Allah, tiada daya upaya manusia untuk melakukannya. Allahumma ya dzal fadli wal ihsan, peliharakanlah serta lindungilah hamba-Mu raja kami, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ja'far Ibn Marhum Tuanku Abdul Rahman, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Najihah bintil marhum Tengku Besar Burhanuddin, putra-putra dan putri-putri Baginda serta kerabat-kerabat diraja sekaliannya, dengan sepenuh riayah dan sebaik-baik pemeliharaan. Keselamatan dan kesejahteraan juga kami pohonkan ya Allah ke atas sekalian duli-duli yang maha mulia, raja-raja Melayu dan permaisuri-permaisuri Baginda. Begitu juga tuan-tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri dan isteri-isteri. Kami pohonkan juga ya Allah keselamatan dan kesejahteraan ke atas para pemimpin dan pembesar-pembesar negeri serta seluruh rakyat, agar sentiasa dilindungi riayah dan himayah Tuhan sekalian alam. Allahumma ya man lahul asma'ul husna, selamatkanlah ya Allah negara kami Malaysia dari wabak perpecahan dan permusuhan.
Tanamkanlah ya Allah perasaan persaudaraan dan bermahabbah di antara rakyat berbilang kaum seluruhnya. Menjalani perhubungan yang erat di antara negara yang berjiran untuk keselamatan bersama. Kekalkan ya Allah keadilan, kemakmuran serta keselamatan kami sekalian. Bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma bika nasta'in wa alaika natawakkal. Irhamna jami'an ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Ampun tuanku, beribu ampun. Sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan tuanku bagi patik untuk menerima balik Al-Quranul Karim. Ampun tuanku. Ampun tuanku, beribu ampun. Sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan tuanku bagi patik untuk menyembahkan bahawa dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka istiadat pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah selamat disempurnakan. Keberangkatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan Balai Rong Seri.